like a Hellcat. Hai, Assalamualaikum. Saya adalah Cikgu Azza Zakia binti Mat Saleh. Hari ini kita akan mempelajari tajuk Sains Kesihatan tingkatan 5, iaitu kita dah masuk bab 4, iaitu 4.1 Pengenalan kadar tindak balas. Okey, sebelum kita mulakan belajar, mari kita membaca surah Al-Fatihah, iaitu surah pembuka dalam Al-Quran bagi menerangkan hati-hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu, ya Allah, kami menyembahmu. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang kau kurniakan nikmat kepada mereka, dan bukan pula jalan yang kau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin. Mari kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita nak menyatakan maksud kadar tindak balas dan contohnya dalam kehidupan harian. Yang kedua, kita nak membanding bezakan tindak balas cepat versus tindak balas perlahan. Yang ketiga, kita nak mengira nilai dalam graf. Sebelum kita cerita pasal kadar tindak balas, cikgu nak tanya awak pernah masak kek tak? Okey, kalau siapa yang pernah masak, awak akan perasan awak akan buat macam ni kan. Awak masuk telur ataupun tengok yang ni lah kot. Masuk apa ni? Kita start balik, kita masuk tepung. Lagi kita masuk gula. Lagi kita masuk telur. Lagi kita masuk, hebat kan, masuk sendiri kan, senang macam ni. Masuk mentega, masuk pewarna. So ini adalah bahan-bahan nak buat kek, betul? So lepas dah siap, awak masuk dalam oven. Dia terjadi macam ni. Alright. So, sebenarnya dulu ada cikgu kimia cikgu, nama dia Cikgu Noraini. Dia pernah share, dia kata masak ni sama macam kimia. Kenapa? Kerana masuk bahan dengan sukatan yang betul, jadilah makanan awak tu. So, lepas cikgu dah kahwin, betul apa dia cakap tu. Masak ni macam kimia je. Awak follow je sukatan, confirm jadi masakan awak. Contoh, tengok ni resepi ni, nampak tak? Dia bagi sukatan-sukatan dia. Kalau awak follow betul-betul, confirm jadi punya makanan awak. Sebab tu dia kata masak ni macam kimia. Alright? Okey, apa kaitan masak-masak tadi dengan kadar tindak balas? Sebenarnya yang telur, tepung, mentega, gula, yeast yang awak guna tu kita panggil dia bahan. Tetapi kalau yang kek tu kita panggil dia hasil. Boleh? So kita nak kaitkan dengan kadar tindak balas tau. So yang awak guna first adalah bahan, yang dia punya jadi tu adalah dia punya hasil. Alright, kalau kita tengok graf ni adalah graf bahan. Bahan makin lama makin banyak ke makin sikit? Ya, mestilah makin sikit. Tetapi kalau hasil, kan, hasil mestilah makin bertambah. Faham tak graf ni? So bahan makin sikit sebab awak dah guna kan. So dia akan menghasilkan hasil. Boleh So, kalau dia tanya apakah tindak balas kimia ni merupakan satu proses pertukaran bahan tindak balas untuk menghasilkan hasil tindak balas. Senang kan? Ni bahan tadi contoh mentega semua tu kan. Next, ada berlaku tindak balas kimia, jadilah hasil, jadilah kek. Senang kan? Sebabnya bahan jadi hasil melalui tindak balas kimia. Tu je. Okey? Okey, sebenarnya tindak balas kimia ada dua. Yang pertama adalah tindak balas cepat. Yang kedua, cikgu ada tindak balas perlahan. Yang cepat cikgu letak arnab. Yang perlahan, awak nampak ni kura-kura. So, ni adalah tindak balas cepat. Contoh dia, yang pertama cikgu ada pembakaran lilin. Perasan tak kalau lilin, kita letak lighter sekejap terbakar kan? Ni tindak balas cepat lah. Maknanya cepat dapat hasil. Next, ataupun yang kedua tadi, kita buat baking.
Next, ni adalah nyalaan gas butana ataupun kita tengok pembakaran roti. Perasan tak roti kita masuk kan sekejap dah jadi perang kan. Maknanya tindak balas cepat. Ataupun kita tengok ni adalah melting atau peleburan. Okey, next tindak balas perlahan. Nampak ni besi makin lama makin berkarat. So yang ni dilajukan sebenarnya kalau ikut real life. Untuk besi berkarat dengan masa yang lama kan. So nama dia adalah tindak balas perlahan. Ataupun yang kedua contoh dia cikgu ada fotosintesis. Fotosintesis pun adalah contoh tindak balas perlahan. So tindak balas ada berapa? Ada dua. Satu yang cepat, satu yang perlahan. Alright? Okey, jom kita tengok apakah persamaan dan perbezaan antara tindak balas cepat versus tindak balas perlahan. Okey, persamaan dia, dua-dua kuantiti bahan akan berkurang. Okey, kita tengok bahan mesti akan makin berkurang kan. So, hasil pun akan mesti makin bertambah. Ini memang basic lah untuk tindak balas kimia, alright? So, next perbezaan dia yang pertama adalah kadar tindak balas. Kalau tindak balas cepat, kadar dia kadar tindak balas dia tinggi kerana dia berlaku dengan sangat cepat. Tetapi kalau tindak balas perlahan, kadar tindak balas dia rendah sebab dia berlaku dengan perlahan. Alright. Masa tindak balas kalau dia cepat, nama pun cepat kan. So dia ambil masa yang singkat. Maknanya sekejap dah siap. Okey, tapi kalau tindak balas perlahan dia mengambil masa yang panjang, maknanya dia lama untuk menjadi lengkap. Senang kan perbezaan dia? Okey, kita masih lagi dekat tindak balas cepat dan perlahan. Alright. So, kita tengok graf. Graf ni cikgu ada apa? Ni bahan. Alright. Kalau cepat, bahan dia cepat habis. Tapi kalau perlahan, bahan dia lambat habis. Tapi kalau hasil, kan kalau tindak balas cepat, dia cepat je dapat hasil. Tapi kalau tindak balas perlahan, dia lambat dapat hasil. Alright. Senang kan? Okey, tadi kita dah belajar pasal tindak balas kimia. Sekarang, tapi apa pula kadar tindak balas? So, untuk pengetahuan awak, kalau nama dia kadar, dia mesti ada masa. So, kalau dia kata apakah kadar tindak balas, dia adalah perubahan kuantiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas per unit masa. Alright, so untuk soalan kadar tindak balas, awak tolong keluarkan kalkulator. Mesti ada kalkulator, mesti guna kalkulator. Okey, formula dia ada satu je untuk kadar tindak balas ni. Formula dia adalah kadar tindak balas sama dengan perubahan kuantiti bahan atau hasil per masa. Alright, kalau tak faham, kejap lagi cikgu tunjuk. Alright. Okey, kita tengok contoh. Okey, untuk kadar tindak balas ni, soalan dia semua senang-senang. Relax, okey? So, kita tengok soalan yang pertama. 0.3 gram pita magnesium bertindak balas dengan asid hidroklorik cair berlebihan sehingga lengkap dalam masa 30 saat. Hitung kadar tindak balas bagi tindak balas tersebut. Okey, kita ada 4 test tube, ada pita magnesium, 0 saat, 10 saat, 20 saat, 30 saat. Sampai sini faham? So, untuk hitung kadar tindak balas, formula kita ada satu sahaja. So, awak kena ingat formula ni, kadar tindak balas sama dengan perubahan bahan atau hasil per masa. Okey? So, apa perubahan dia? Nampak ni dia ada 0.3 gram magnesium, right? So, nampak tak saat pertama masih ada 0.3 gram. Awak rasa pada saat 30 ada lagi tak pita magnesium? Ya, tak ada. So, dah jadi 0.0. So, masa dia berapa? Masa dia adalah 30 saat. So, cara nak kira adalah perubahan bahan dia adalah daripada 0.3 jadi 0. So, 0.3 tolak 0 gram. Alright, bahagi masa dia berapa? Ya, masa dia adalah 30 saat. So, bila tolak 0.3 tolak 0 dapat 0.3 bahagi 30. Ni lah guna kalkulator. So, you tekan kalkulator, you akan dapat 0.01. Alright, G nampak ke atas. Okay, kalau S nak naik atas, dia akan jadi S negatif 1. So, jawapan dia 0.01 G S negatif 1. Alright, G for gram, S for second. Okey, mari kita lihat contoh yang kedua. Soalan dia adalah, mari lihat apakah kadar tindak balas purata dalam minit pertama. Okey, kita tengok dulu graf. Okey, cuba tengok graf cikgu. Masa dia dalam S maksud dia saat. Tapi soalan nak minit. Macam mana nak buat? So, awak kena tahu 1 minit bersamaan dengan 60 saat. So, sebelum tu, tulis dulu formula. Formula kita adalah kadar tindak balas sama dengan perubahan kuantiti bahan atau hasil per masa. Okey, so kita tengok dulu dekat, dia kata nak minit pertama kan. So, 1 minit bersamaan 60 saat. So, you pergi dekat 60. Boleh? So, maknanya kalau dia nak minit pertama adalah daripada 0 ke 60.
Boleh? So, awak dah dapat 60, you buat garis-garis, pergi ke graf, graf pergi ke isi padu. So, berapa bahan kita? Bahan kita adalah 20. Okey, masa kita adalah, yang bawah masa, bawah adalah 60. So, tekan kalkulator 20 bagi 60, you akan dapat 0.33 cm3. S naik atas, dia akan jadi S negatif 1. So, jawapan dia adalah 0.33 cm3 S negatif 1. Boleh? Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Mari lihat apa kadar tindak balas purata dalam 2 minit pertama. Okey, kita tengok graf. Graf kita adalah masa dia adalah saat. Soalan nak 2 minit pertama. Okey, sebelum tu awak tulis dulu formula kadar tindak balas sama dengan perubahan bahan atau hasil bahagi masa. So, awak kena tulis formula, boleh? So, sekarang kita tengok dia nak 2 minit pertama. Okey, kalau 1 minit bersamaan 60 saat, 2 minit bersamaan dengan 120 saat. So, apakah maksud 2 minit pertama? 2 minit pertama adalah daripada 0 sehingga 2 minit. Boleh? So, itu adalah 2 minit pertama. So, apa yang awak buat garis, pergi ke graf, graf pergi ke isi padu. So, berapa bacaan isi padu kita? Bacaan kita 30. Bahagi masa. Masa kita berapa dekat bawah? 120. Okey, so kita dapat 30 bahagi 120. You akan kira guna kalkulator. You dapat 0.25. Nampak cm3? S naik atas jadi S negatif 1. So, jawapan dia adalah 0.25 cm3 S negatif 1. Boleh? Okey, kita tengok soalan yang keempat. Mari lihat apakah kadar tindak balas purata dalam minit kedua. Okey, kita tengok dulu graf. Okey. Graf kita dalam masa masih dalam saat. Soalan nak minit kedua. So, awak kena tahu 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Okey, sebelum tu awak kena tulis dulu formula. Kadar tindak balas sama dengan perubahan kuantiti bahan atau hasil per masa. Sampai sini faham? So, kalau dia nak minit kedua, maknanya dia nak minit kedua je. So, dia tak nak daripada kosong. So, 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Kalau 2 minit bersamaan dengan 120 saat. So, apa yang berlaku? 120 saat. Okey, kalau minit kedua, dia nak beza antara minit kedua dengan minit pertama. So, dia dapat tengah-tengah. Dia dapat minit kedua je. Dia tak nak daripada kosong. You faham tak? Kalau minit kedua, dia nak minit kedua je. Dia tak nak start daripada kosong. Kalau start kosong tu adalah 2 minit pertama. Boleh? So, okey. Kalau dah dapat 2 minit tu, you pergi buat garis, pergi ke graf, graf pergi ke isi padu. Boleh? Okey, sama juga 1 minit sebab kita nak yang kedua saja. So, kita pergi 1 minit. 1 minit pergi ke graf, graf pergi ke isi padu. Faham tak? Nampak tak yang cikgu buat bentuk warna biru tu? Kan? Maknanya kalau dia nak minit kedua, dia nak yang minit kedua je. Maknanya dia adalah perbezaan antara minit 2 minit tolak 1 minit. Dapat? Okey. So, kalau dah faham, so cara nak kira adalah 30. Awak akan tolak dengan 20 bagi masa. Masa cikgu adalah 120 tolak 60. Boleh? Okey, so 30 tolak 20, awak akan dapat 10. 120 tolak 60, you akan dapat 60. Okey, dekat sini you kira guna kalkulator. 10 bagi 60, you akan dapat 0.17. S nak naik atas jadi S negatif 1. So, boleh sampai sini? Alright, kita tengok contoh yang seterusnya. Mari lihat apakah kadar tindak balas purata dalam minit ketiga. Okey, kita tengok dulu graf. Okey, kita nak minit ketiga. Okey, kalau dia nak kadar tindak balas, tulis dulu formula. Kadar tindak balas sama dengan perubahan kuantiti bahan atau hasil per masa. Okey, sekarang cikgu nak minit ketiga sahaja. Cikgu bukan nak 3 minit pertama. Cikgu nak minit ketiga sahaja. So, kalau 1 minit bersamaan dengan 60 saat, 3 minit bersamaan dengan, betul, 180 saat. So, nampak ni perbezaan dia adalah cikgu nak, kalau cikgu nak minit ketiga, maknanya 3 minit tolak 2 minit. So, kita dapatlah minit ketiga saja. Faham tak? So, kalau you dah dapat minit ketiga, you garis pergi ke graf, graf pergi ke isi padu. So, you dapat 35. Next, dia kan nak tolak 2 minit sebab dia nak minit ketiga sahaja. Faham? So, 120 pergi ke graf, graf pergi ke isi padu. So, dapat 30. So, cara nak kira adalah 35 tolak 30 bahagi masa. Masa cikgu yang bawah, 180 tolak 120. Sampai sini faham? Okey, 35 tolak 30, you akan dapat 5. 180 tolak 120, you akan dapat 60. Okey, dekat sini you tekan kalkulator 5 bagi 60, you akan dapat 0.08 cm kuasa 3
S nak naik atas, dia akan jadi S -1. So, you faham tak? Kalau minit ketiga, dia nak yang ketiga sahaja. Kalau 3 minit pertama, yang tu yang start dari kosong. Faham tak beza dia? Sebab tu kalau dia nak minit ketiga, you kena tolak. 3 minit, tolak 2 minit. So, you dapatlah minit ketiga saja. Okey? Okey, kita sambung dengan, mari kita lihat apakah kadar tindak balas purata dalam keseluruhan tindak balas. Okey, kita tengok dulu graf. Okey, next. Okey, sebelum tu tulis dulu formula kadar tindak balas sama dengan perubahan kuantiti bahan atau hasil per masa. Okey, sekarang cuba tengok box yang warna kuning dekat atas. Cikgu kata kalau nak dapat keseluruhan, you kena tahu jumlah atau tindak balas lengkap atau dia berhenti dekat mana. Okey, cuba tengok graf cikgu. Tindak balas ni berhenti dekat mana? Apa maksud berhenti? Berhenti ni macam mati lah. Macam dah dia dah stop. Okey. So dekat mana dia stop? Ya, dia telah stop dekat 180. Maknanya tindak balas dia telah lengkap pada 180 saat daripada 0 hingga 180. Sebab kalau dah masuk ke selepas 180, dia dah jadi malar, dia jadi constant, dah tak ada tindak balas. Faham? So, cara nak buat, you pergi ke graf pergi ke isi padu. So, kan, dapat berapa? Yes, kita dapat 35. Masa cikgu dapat berapa? Yes, masa cikgu 180. So, you tekan kalkulator 35 bahagi 180, you akan dapat 0.19. CM3, S nak naik atas jadi S -1. Boleh? So, kalau contoh tak faham kan? Okey. Ini adalah apa? Ini adalah ventilator. Okey, kalau tindak balas tu dah berhenti, maksudnya dia mati. So, kalau kita nak tahu keseluruhan hidup dia, mestilah waktu dia hidup. Kalau mati dah tak kira kan? Maknanya kita akan, graf tu, kita akan tengok waktu dia hidup. Waktu dia bergerak. Waktu dia dah start constant, kita dah tak tengok dah dekat dia punya tindak balas tu. Sebab dah tiada tindak balas. Boleh? Senang kan untuk tindak balas keseluruhan? Okey? Okey, mari kita belajar kadar tindak balas pada tempoh masa yang tertentu. Okey, yang ni awak kena lukis tangent. Tangent ni apa? Tangent ni garis. Okey, contoh graf awak lengkung, you kena buat garis. Okey, tu adalah tangent. Okey, tapi cara nak lukis tangent dia adalah kena yang bahagian hujung sekali. Okey, nanti cikgu tunjuk awak macam mana. Alright, so ini adalah kita nak belajar kadar tindak balas pada tempoh masa yang tertentu. Okey, kita tengok contoh dalam buku teks. Soalan dia, mari kita lihat apa kadar tindak balas purata dalam 20 saat. Tadi dia nak 2 minit, minit kedua kan. Sekarang dia nak 20 saat. Ni sebab tu cikgu kata dia tertentu. So, cara nak buat dia, kadar tindak balas pada masa 20 saat sama dengan kecerunan tangent lengkung pada 20 saat. Okey, kalau tak faham, tengok sini ni contoh Okey, sekarang tulis dulu formula sama juga kadar tindak balas sama dengan perubahan bahan atau hasil per masa. So, kita tengok 20 saat. Ni 20 saat, you garis sampai graf. Okey, lepas tu buat pangkah. Okey, dekat pangkah ni, you start kena buat garis tangent. Okey, contoh cikgu dah buat garis putus-putus yang warna biru dekat PR. Nampak cikgu buat garis. Okey, so kita tengok dulu P berapa bacaan dia. Okey, P bacaan dia kat sini berapa? 29. Kalau dekat isi padu dia berapa bacaan dia? 49. Okey, kita tengok R. R bacaan dekat masa dia berapa? Ya, 9. Dekat isi padu dia berapa? Isi padu dia 21. So, perubahan bahan dia berapa? Ya, 49 tolak 21. Bahagi masa. Okey, kita tengok masa pula. Ya, 29 tolak 9. So, 49 tolak 21, you akan dapat 28. 29 tolak 9, you akan dapat 20. Okey, dekat sini, you tekan kalkulator, you akan dapat 1.40. CM3, S nak naik atas jadi S -1. Alright? Okey, sekarang ni kita try tengok pula kadar tindak balas 20 saat. Sebenarnya ni soalan sama. Tapi apa yang cikgu nak tunjuk awak? Okey, dia nak 20 saat juga. So, tulis dulu formula kadar tindak balas sama dengan kuantiti bahan per masa. Okey, kita nak 20 saat sama juga. You pergi dekat graf. You pangkah kan. So, yang cikgu nak ajar awak, tolong buat garis tangent yang nak senang lah bagi cikgu. You tarik garis tangent sampai hujung. Sampai hujung graf. Kan? Okey, contoh you dah tarik. So, kita baca dulu berapa bacaan dia. Okey, bacaan dia kalau yang ni berapa dapat? Ya, 37. Kalau dekat isi padu dapat berapa? Dapat 60. Okey, kalau dekat hujung ni, hujung biru ni, yes, you dapat 0.
Kan kosong kan. So, bacaan dia berapa kat sini? Ya, kat sini adalah 8. So, cara nak kira adalah 60 tolak 8. Kan? Bahagi masa 37 tolak kosong. Okey, so 60 tolak 8, you dapat 52. 37 tolak kosong, you dapat 37. So, you tekan kalkulator, you akan dapat 1.40 cm3. S nak naik atas jadi S negatif 1. Kalau perasan, yang cikgu buat sampai hujung ni, sama je jawapan dia dengan yang tadi. Dapat dua-dua dapat 1.4. So, tapi yang cara nak senang, cikgu rasa tolong tarik sampai hujung. Okey. Okey, kita tengok contoh next. Ni lagi senang kot awak faham sebab graf dia dah kosong. So, dia nak tindak balas purata dalam 60 saat. Nampak tak dia tertentu? So, cara nak tengok dia kalau tertentu, kita kena tengok dia punya tangent. So, the first one, tulis dulu formula kadar tindak balas sama dengan perubahan kuantiti bahan atau hasil per masa. So, kita tengok 60. So, 60 kat sini kan. So, you tarik, pergi ke graf. Okey, lepas tu pangkah. Okey, lepas tu buat satu garis panjang. Okey, garis panjang, garis tangent ni ada cara tau nak buat. Bukan awak garis suka-suka. So, awak boleh tengok cara dia dekat buku teks muka surat 121. Dekat situ ada QR code, you boleh scan. Dia ada tunjuk cara macam mana you nak buat garis. Okey, dia sebenarnya kena tarik sampai hujung titik tu. Baru dapat garis tangent ni. Alright, nampak tak cikgu buat sampai hujung? So, kita baca berapa hujung ni. Alright, cikgu buat garis tangent yang warna biru putus-putus sampai hujung. So, kita tengok dekat sini cikgu dapat 168. Dekat isi padu cikgu dapat 60. Okey, kita tengok yang hujung sana. Ya, kat sini cikgu dapat 0. Isi padu cikgu dapat 18. Okey, cara nak kira adalah 60 tolak 18 bahagi masa. Masa cikgu berapa? 168 tolak 0. So, you tolak guna kalkulator. 60 tolak 18, you dapat 42. 168 tolak 0, you dapat 168. Boleh? So, you tekan kalkulator, you akan dapat 0.25. cm3, S nak naik atas jadi S negatif 1. Alright? Senang kan? Alright, kita tengok soalan. Dia nak tindak balas purata dalam 120 saat. Nampak tak ni tertentu? Kalau tertentu, so dia kena cari kecurahan tangent pun masa tertentu iaitu 120 saat. Okey, sebelum tu tulis dulu formula. Formula sama dengan kadar tindak balas sama dengan perubahan kuantiti bahan atau hasil per masa. Okey, kita pergi 120. Mana 120? Okey, ni 120. So, first buat garis sampai graf. Dah? Kalau dah buat, pangkah. Lepas tu buat apa? Buat satu garis. Sebab tu kata ni adalah garis tangent. Nampak? Cikgu buat garis tangent biru-biru sampai hujung graf. Daripada hujung sampai hujung. Sebab dia senang sikit nak baca. Okey? Alright. Cara nak buat graf, you boleh tengok tadi dekat muka 121. Okey, contoh hujung ni cikgu tengok berapa bacaan dia. Ya, kat sini cikgu dapat 272. Yang atas isi padu cikgu dapat berapa? Cikgu dapat 60. Okey, kita tengok hujung belah sini pula. Berapa bacaan dia? Yes, kat sini adalah 0. Masa dia 0. Isi padu dia berapa? Ya, isi padu dia adalah 30. Okey, cara nak kira 60 tolak 30 bahagi masa. Masa cikgu adalah 272 tolak 0. So, 60 tolak 30, you akan dapat 30. 272 tolak 0, you akan dapat 272. Okey, yang ni you tekan kalkulator, you akan dapat 0.11 cm3. S nak naik atas jadi S negatif 1. Boleh okey? Senang kan? Okey. Bab 4.1 telah tamat. Mari kita jawab soalan praktis formatif 4.1 bersama-sama. Akhirnya kan. Soalan cikgu yang pertama. Berikan satu contoh tindak balas cepat dan satu contoh tindak balas perlahan dalam kehidupan harian. Apa tadi yang cepat dengan perlahan? Next. Takrifkan kadar tindak balas. Apa maksud kadar tindak balas? Okey, jawapan dia apa? Ya, jawapan nombor 1, tindak balas cepat contoh pembakaran lilin. Kalau yang perlahan, ya, boleh tulis apa? Fotosintesis atau pengaratan. Okey, kalau dia tanya apakah kadar tindak balas, so jawapan dia adalah kadar tindak balas adalah apa? Perubahan kuantiti bahan tindak balas atau hasil per unit masa. Alright, ini adalah formula tadi. Senang kan?
Okey, kita sambung dengan soalan yang ketiga. Soalan ketiga, Rajah menunjukkan graf isi padu hidrogen yang terbebas melawan masa. Hitung kadar tindak balas purata dalam 2 minit pertama. Okey, sebelum tu tulis dulu formula. Kadar tindak balas sama dengan perubahan kuantiti bahan atau hasil per masa. Okey, ni graf dia. Ingat tak dalam 2 minit pertama? 2 minit pertama maksud dia apa? Dia nak 2 minit je ke dia nak daripada kosong? Ingat tak beza dia? 2 minit pertama. Maknanya daripada mana? Ya, 2 minit bersamaan dengan 120. Okey, ni jawapan dia, okey. So, 120. Sebab 1 minit 60 saat, 2 minit 120. Kan? Kalau dia nak 2 minit pertama, maknanya daripada kosong. Boleh? So, you pergi graf ni, naik ke graf. Kan? Garis ke graf. Graf pergi ke isi padu. So, macam mana nak kira? Ya, cikgu ada 60 bahagi masa cikgu yang bawah. Ya, 120 saat. So, you tekan kalkulator 60 bagi 120, you akan dapat 0.50. CM3, S naik atas, dia akan jadi S negatif 1. Boleh? Okey, kita sambung dengan soalan 3B. Hitung kadar tindak balas purata dalam minit yang kedua. Okey, tulis dulu formula kadar tindak balas sama dengan perubahan bahan atau hasil per masa. Okey, ni graf cikgu. Okey, tadi kita dah kira 2 minit pertama. Sekarang kita nak minit yang kedua sahaja. Okey, 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Kalau minit yang kedua? Ya, 2 minit yang kedua adalah 120 saat. Tetapi dia nak minit yang kedua sahaja. Dia bukan nak 2 minit pertama daripada kosong. So, macam nak buat? So, daripada graf, daripada 120, you naik ke graf. Okey, nampak. Ini adalah dia punya jarak beza. Sebab daripada minit kedua tolak minit pertama, betul? So, pergi ke isi padu. So, pergi 60 pula sebab dia 1 minit. So, pergi ke graf, pergi ke isi padu. Nampak tak? Sekarang kita nak yang minit kedua saja. Kita tak nak daripada awal. Kita nak minit kedua saja. That's why 2 minit tolak 1 minit. Boleh? So, cara nak kira adalah, ya, 60 tolak 40. Bahagi masa 120 bahagi 60. Next, 60 tolak 40, you dapat 20. 120 tolak 60, you dapat 60. Now, you tekan kalkulator 20 bahagi 60, you akan dapat berapa? Ya, 0.33 CM3. S nak naik atas, dia akan jadi S negatif 1. Boleh? Senang kan? Okey, mari kita sambung dengan soalan yang terakhir untuk bab 4.1. Soalan dia adalah hitung keseluruhan tindak balas. Okey, untuk dapat jawapan keseluruhan tindak balas, tulis dulu formula. Okey, ni graf. Ingat tak keseluruhan tindak balas? Okey, keseluruhan hidup dia. Contoh, kita akan tengok sebelum dia mati ke selepas dia mati? Ya, sebelum dia mati. Ni yang ventilator tadi. So, dekat mana dia mati? Ya, dekat sini. So, cikgu ada 150. Perasan tak? Lepas tu, dia ada graf dia dah jadi malak atau constant. Kan? So, kita pergi dekat graf. Dah pergi kat graf, kita pergi kat isi padu. So, isi padu cikgu dapat berapa? Ya, cikgu dapat 65. Bahagi masa. Masa cikgu berapa? Ya, masa cikgu 150. So, you tekan kalkulator, you akan dapat 0.43 cm3. Okey, S nak naik atas jadi S negatif 1. So, boleh Cikgu rasa tajuk 4.1 sangat senang. Cuma awak kena belajar macam mana nak lukis tangent dengan betul. Alright. So, cikgu rasa itu saja untuk hari ini. Faham kan? So, jom like dan subscribe channel Cikgu Azhar untuk mempelajari tajuk Sains KSM tingkatan 5 yang lain. Okey semua. Thank you. Bye. I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling. I need your help.